Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di muka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemesyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta keamanahan. Menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seru alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sejemput Yang Berhormat Datuk Johari bin Abdul Ghani. Yang di-Pertua, soalan 1. Ya, sila Yang Maha Menteri. Lama tak tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Titiwangsa yang telah menanya soalan. Hanya saya nak perbetulkan khususannya soalan yang pertama. Yang Berhormat telah sebut 56 ekar. Yang sebenarnya dia hanya 37 ekar, bukan 56 ekar. Tuan Di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat Titiwangsa, projek pembangunan semula flat clearing merupakan projek kerajaan di bawah pemantauan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri dan agensi-agensi kerajaan berkaitan sedang mengenal pasti kaedah dan penyelesaian bagi membolehkan pembangunan semula kawasan tersebut dilaksanakan. Lokasi cadangan pembangunan semula flat clearing yang strategik dan nilai tanah yang tinggi adalah tidak sesuai dibangunkan perumahan mampu milik. Sebaliknya, ia adalah lebih sesuai dibangunkan sebagai pusat komersial yang boleh menjana ekonomi negara yang selaras dengan Pelan Bandaraya 2020. Yang Berhormat Titiwangsa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang di-Pertua, isu perumahan ini saya ada suarakan dalam perbahasan titah ucapan Tuanku Agong pada hari Khamis minggu lepas. Saya memahami hasrat kerajaan dan kementerian dalam soal keprihatinan perumahan dan keperluan rakyat yang berpendapatan rendah. Tapi soalan saya, bahawa tanah yang saya sebutkan ini, yang telah terbengkalai hampir lebih 11 tahun, adalah sebenarnya merupakan tapak perumahan awam yang menempatkan hampir 4,000 keluarga. Persoalan saya, bolehkah Kementerian Wilayah Persekutuan melalui kerjasama dengan pihak DBKL, Syarikat Perumahan Negara Berhad UDA Holding, untuk menerajui projek berskala besar seperti di kawasan PPR, di kawasan flat Jalan Tun Razak ini, untuk membina kediaman mampu milik PPR dan perumahan awam tanpa mengubah status tanah tersebut. Kerana pada mulanya tanah itu adalah menempatkan rumah perumahan awam hampir 4,000 keluarga tinggal di kawasan tersebut. Yang kedua, di samping itu, bolehkah kerajaan secara proaktif turut membeli tanah-tanah milik swasta yang strategik serta berdekatan
dengan prasarana pengangkutan awam untuk dibina rumah-rumah mampu milik di mana kos pembelian tanah-tanah ini hendaklah dibiayai oleh kerajaan sebagai grant untuk mengimbangi permintaan rumah-rumah mampu milik di Bandaraya Kuala Lumpur. Tuan Yang Ketua, terima kasih yang berhormat daripada Titiwangsa. Yang pertama sekali untuk makluman yang berhormat, kawasan ini telah dibangunkan waktu negara baru saja mencapai kemerdekaan untuk rumah mampu milik. Dan ketika itu, orang hendak pergi ke jalan keliling pun, mereka kata itu jauh dan merupakan kawasan pesisiran bandar Kuala Lumpur. Di atas kepesatan pembangunan yang berlaku, maka tempat itu telah menjadi sebahagian daripada kota bandar Kuala Lumpur. Justru itu, pada pandangan kerajaan, ia tidak sesuai untuk dibangunkan rumah mampu milik dalam kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, untuk makluman yang berhormat, kita juga ada bangunkan rumah-rumah mampu milik yang ditempatkan orang-orang yang duduk di kawasan tersebut di flat Sri Terengganu, iaitu berdepan dengan projek tersebut. Projek ini saya sedar bahawa dia telah memakan masa begitu lama oleh kerana masalah-masalah yang sedang dihadapi, pertama oleh pemaju sendiri. Masalah kerajaan ialah bila orang bertemu dengan kerajaan untuk membangunkan satu-satu projek pengeswastaan, mereka akan menceritakan segala-galanya yang terbaik dan yang baik, dan juga membawa konsultan luar negara dan menunjukkan kepada kerajaan bahawa ini akan memberi pembangunan yang baik dan juga akan menjana ekonomi. Justru itu sekarang ini kita sedang berhati-hati terhadap perkara-perkara yang sedang berlaku, dan insya-Allah untuk makluman yang berhormat, saya akan cuba menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Saya juga sedar bahawa waktu yang berhormat bertanding di Titiwangsa, salah satu masalah yang telah dibangkitkan oleh lawan yang berhormat ialah masalah flat berkeliling ini. Yang kedua, berkenaan dengan tanah-tanah untuk pembangunan rumah-rumah berskala besar. Untuk makluman ahli yang berhormat, pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur ataupun Kementerian Wilayah Persekutuan telah menjanjikan untuk membangun 50,000 unit rumah mampu milik untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 20,000 unit mampu milik untuk Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan 10,000 mampu milik untuk Wilayah Persekutuan Labuan dalam jangka masa 5 tahun. Dan insya-Allah kami berkeyakinan bahawa kami akan dapat mencapai sasaran ini. Dan seperti yang berhormat telah cadangkan, kami juga akan berurusan dengan pihak Prima, SPNB dan lain-lain agensi. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Ceras. Terima kasih Datuk Menteri Ketua. Yang berhormat Menteri telah gagal menjawab soal pokoknya. Apakah kesudahan kepada isu dan projek ini? Projek ini merupakan satu projek pembangunan semula pusat bandar Kuala Lumpur. Dan ia satu projek pembaharuan Kuala Lumpur di sebelah jalan berkeliling Jalan Tun Razak itu, dan yang sepatutnya satu projek yang membanggakan, sekarang satu fail projek yang merugikan, memalukan ibu kota. Ia sudah, untuk maklumat Datuk Yang Dipertua, kawasan tapak itu telah menjadi satu kawasan syurga untuk penagih dadah, penjenayah, kutu rayau. Tapi tidak nampak usaha yang serius daripada pihak kerajaan itu untuk memulihkan, menghidupkan semula projek ini sekadar cepat. Dan saya difahamkan, apakah benar pemaju projek ini nampaknya tidak ada kemampuan financial untuk mengembalikan dan memulihkan projek ini kerana dia sedang menghadapi hutang bank sebanyak tidak kurang daripada 500 juta ringgit. Apakah ini benar? Dan kerana kerajaan merupakan satu pihak usaha
sama projek ini. Dia mesti tahu. Dan Ya, Mat. Cukup berarti, Mat. Datuk Wadai ini, Datuk yang ini perkara serius kerana sekarang daripada jumlah 11 blok berkeliling flat ni, walaupun 6 sudah diroboh, masih ada 5 tinggal di situ dan mencolokkan mata, mencengkilkan. Ini adalah yang saya menyebutkan satu perkara yang memalukan, dan nampaknya kerajaan tidak pernah Ya. mengambil iktibar Dah banyak soalan dah, Mat. daripada Menteri pun dah sedia untuk menjawab. daripada Ya. masalah projek Plaza Rakyat yang telah terbengkalai sejak 16 tahun yang lalu. Kedua-dua projek ini juga merupakan projek usaha sama kerajaan dengan pihak swasta. Apakah terjadi? Apakah usaha serius? Soalan satu lagi. Ya, Mat. Memandangkan kekurangan Cukup, rumah ya, Mat. mampu milik dan rumah pangsa di bandaraya, apakah Yang Berhormat sedia menerima cadangan saya supaya 5 blok flat yang masih belum dirobohkan itu diubah suai, dijadikan rumah pangsa dan disewakan atau dijualkan kepada keluarga-keluarga miskin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Ceras. Ini kawan saya, Tuan Ketua. Saya mengucap terima kasih di atas apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat. Yang pertama sekali, untuk makluman Yang Berhormat, seperti yang telah saya sebut lebih awal tadi, kerajaan pun bukan berharapkan apa yang berlaku sekarang. Seperti saya sebut, bila datang developer ataupun orang-orang peniaga yang bertemu dengan kami, bahawa dia akan menceritakan apa yang nak dibangunkan. Seperti apa yang telah saya sebutkan, oleh kerana syarikat ini juga menghadapi kekangan-kekangan. Satu, kekangan ekonomi yang meredum. Yang kedua, harga hartanah juga yang meredum pada tahun-tahun yang lepas. Kita juga faham bahawa mereka ada mempunyai masalah dan kita juga sedang memantau. Dan saya berjanji kepada Yang Berhormat Ceras bahawa saya akan cuba menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Begitu juga dengan Plaza Rakyat yang terbengkalai selama 16 tahun. Untuk makluman Yang Berhormat, bukan saja di Kuala Lumpur yang terbengkalai. Banyak juga negeri-negeri yang pihak pembangkang mentadbir pun terbengkalai juga. Seperti di Kelantan, selama 22 tahun telah mentadbir. Ada juga kawasan-kawasan yang dijanjikan oleh pemaju tetapi tidak dibangunkan. Ini adalah masalah. Jangan kita salahkan kerajaan kerana bila mereka datang, seperti saya sebutkan lebih awal tadi, mereka akan bawa konsultan mereka dengan arkitek mereka luar negara, ceritakan mereka mempunyai dana dan sebagainya. Jadi pihak kerajaan melihat bahawa ini adalah satu keadaan dan kaedah yang boleh digunakan pakai, maka kita pun buat perjanjian dengan mereka. Jadi itu yang saya janji kepada Yang Berhormat Ceras, insya-Allah God's willing, dengan izin, saya akan cuba menyelesaikan masalah dalam keliling ini dan juga Plaza Rakyat dengan secepat mungkin. Untuk makluman Yang Berhormat, berkenaan dengan Yang Berhormat cadangkan unit 5 blok yang belum lagi dibangunkan. Oleh kerana kita telah pun membuat perjanjian dengan pihak tersebut, maka kita tidak ada daya untuk mengambil alih semula untuk membangunkan rumah mampu milik dalam kawasan tersebut. Tapi untuk makluman Yang Berhormat, penduduk-penduduk tersebut telah pun dipindahkan keseluruhannya di PPR Desa Rejang dan juga di PPR Seri Terengganu yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Walau macam mana pun, saya berjanji kepada Yang Berhormat bahawa kita juga akan bangunkan rumah-rumah mampu milik khususnya untuk rakyat seperti aku janji Barisan Nasional yang akan memastikan bahawa rakyat dijaga dan kita selalu melihat kepada kelestarian kehidupan rakyat. Terima kasih. Jemput Yang Berhormat Tuan Oscar Ling Cahayu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, saya memohon untuk menjawab soalan yang dibangkitkan oleh YB Sibu mengenai program Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM. Bersekali dengan soalan yang dibangkitkan oleh YB Serdang pada 2 Julai, YB Setiawangsa 8 Julai, YB Rasah 9 Julai, YB Tanjung Manis 10 Julai,
YB Segambut 10 Julai, YB Saratok 16 Julai dan YB Kalabakan 16 Julai. Ya, sila Yang Amat. Tuan Yang Pertua, kerajaan telah meneruskan sekali lagi program bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM 2.0 pada tahun 2013 sebagai usaha untuk membantu meringankan beban rakyat Malaysia, terutama keluarga yang berpendapatan rendah, serta selaras dengan peralihan kepada dasar pelaksanaan subsidi bersasar ataupun targeted subsidi dengan izin. Bantuan ini diberi kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 dan ke bawah, serta diperluaskan kepada individu bujang berpendapatan RM2,000 dan ke bawah. Pemberian BRIM 2.0 diberikan pada semua yang layak tanpa mengira kaum, agama maupun latar belakang politik. Pelaksanaan program BRIM 2.0 berjalan lancar dan usaha murni kerajaan ini telah mendapat sambutan yang amat baik daripada rakyat. Bantuan tunai RM500 bagi setiap isi rumah dan RM250 bagi individu bujang yang layak ini telah dapat membantu sedikit sebanyak meringankan beban belanja harian mereka. Dalam masa yang sama, pemberian bantuan ini juga dapat merancangkan aktiviti ekonomi domestik. Terdapat 3 peringkat dalam pelaksanaan BRIM, iaitu peringkat pengedaran borang BRIM dan pendaftaran, proses semakan, serta yang ketiga peringkat pengagihan BRIM. Pengedaran borang serta pendaftaran BRIM telah bermula 1 November dan berakhir 15 Mei 2013. Proses semakan permohonan dilakukan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Proses dilaksanakan secara menyeluruh dengan semakan bersama data-data dari pelbagai agensi, antaranya Jabatan Pendaftaran Negara LHDN, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan. Keputusan berjaya atau tidak telah diedarkan melalui surat atau email. Secara keseluruhan, penerima BRIM 2.0 adalah seramai 6.8 juta orang penerima atau 88.1% daripada jumlah permohonan dengan peruntukan sebanyak 2.9 bilion. Rakyat yang menerima merangkumi 4.8 juta penerima isi rumah dan 2 juta penerima bujang. Dari segi jumlah kelulusan pengagihan mengikut pecahan negeri, Selangor merupakan negeri penerima tertinggi BRIM, diikuti dengan Johor dan juga Sarawak. Kerajaan juga telah mengumumkan untuk meningkatkan jumlah pemberian BRIM secara berperingkat daripada 500 ke 1,200 kepada isi rumah dan 250 ke 600 ringgit kepada individu bujang dalam tempoh 5 tahun. Kerajaan sedang meneliti secara terperinci jumlah yang bersesuaian bagi kenaikan pemberian BRIM setiap tahun dengan mengambil kira unjuran kedudukan keuangan semasa kerajaan dan juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk menstruktur subsidi ke arah subsidi terarah. Terima kasih. Yang Amat Lengkong. Terima kasih, Datuk Mentua. Pemberian BRIM merupakan satu program yang cukup baik dan memberi impak besar kepada rakyat dalam negara ini, dan ia merupakan satu daripada janji Bangsa Nasional dalam pilihan raya yang ke-13, dan saya yakin ia akan ditunaikan oleh kerajaan. Cuma apakah antara perkara yang sedang menjadi pertimbangan kerajaan dalam usaha dan proses untuk menepati janji itu meningkatkan pemberian sebagaimana dijanjikan sehingga ke tahap RM1,200. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, dari segi keupayaan kerajaan itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Sehingga RM1,200 itu janji kita ialah dalam masa 5 tahun, dan 2014 bermula akan dibentangkan dalam bajet 2014 dan kemudian 2015 sehinggalah ke 2018. Dan bantuan BRIM ini sebagaimana yang kita sebut tadi, ia adalah bantuan yang membantu dari segi yang kita panggil sebagai targeted subsidi dengan izin, dan dia juga menambah kepada subsidi-subsidi yang lain yang diberikan oleh kerajaan pada rakyat. Kita bagi banyak subsidi, ya. Beras hancur 15, tepung, gula, minyak masak, gas memasak, petrol, diesel, pesawah kita bagi subsidi, benih padi, baja padi, harga padi, ya. Kesihatan, pendidikan, nelayan, tol pun kita bagi subsidi. Jadi jumlah semua sekali subsidi itu 33 bilion setahun.
punya baik Kerajaan Barisan Nasional. Tak dengar kah sana? Yang berhormat Sibu. Okey, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya tambahan ialah kira-kira 80% daripada isi rumah di Malaysia, iaitu 5.2 juta telah dibayar sebanyak 2.6 bilion di bawah Bantuan Rakyat 1 Malaysia 1.0. Menurut Menteri tadi, di bawah Bantuan Rakyat 1 Malaysia 2.0, bayaran ini telah meningkatkan kepada 2.9 bilion. Ini tidak konsisten dengan penemuan penyiasatan pendapatan isi rumah 2012 yang menunjukkan bahawa kata kemiskinan di Malaysia telah menurun daripada 3.8% pada tahun 2009 kepada hanya 2.4% pada tahun 2012. Di Sabah, penurunan itu telah lebih menakjubkan daripada 19.7% pada tahun 2009 kepada 8.1%. Jadi soalan saya ialah, adakah pembayaran Bantuan Rakyat 1 Malaysia yang meningkat ini menunjukkan bahawa kata kemiskinan di Malaysia sebenarnya adalah jauh lebih tinggi daripada kata kemiskinan yang dilaporkan secara rasmi? Itulah soalan saya. Panjang lebar teks yang disediakan. Dia beginilah ya. Kita ingin membantu rakyat. Kaedah membantu rakyat ini ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah membantu secara mereka tidak sedar. Saya dah bacakan tadi secara subsidi dan sebagainya. Yang ini ialah bantuan yang kita beri terus kepada rakyat. Dan kebaikan BRIM ini jika dibanding dengan hasrat pembangkang, dia nak mansuhkan BRIM. Dan pembangkang kata lebih baik kalau digunakan wang BRIM itu untuk menurunkan harga petrol. Tetapi satu perkara yang penting dari segi BRIM ini ialah dia menumbuhkan, memesatkan pertumbuhan ekonomi setempat. Itu yang penting. Sebab daripada Perlis sampai ke Sabah, kedai runcit laku. Segala jenis pasar laku. Pasar malam, pasar lambak, pasar apa lagi? Pasar tani, pasar apa lagi ada? Ya, semua sekali laku. Ya. Jadi semua sekali itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat. Itu yang amat penting. Sebab orang yang dapat BRIM 500 dan 250 ni dia tak simpan duit itu dalam bank. Dia akan membelanjakan BRIM itu. Dan kalau tiba BRIM RM1,200, ini bermakna untuk orang kampung, kerajaan membantu 2 bulan belanja hidup mereka. 10 bulan lagi mereka cari sendiri. Sebab 600 sebulan cukup untuk membiayai kehidupan satu keluarga di kampung. Dan soalan tentang data statistik dan sebagainya itu kemudianlah. Yang Walangkawi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Sesungguhnya BRIM ini merupakan satu agenda bantuan kerajaan yang cukup baik dan bermakna kepada golongan pertengahan dan kurang berupaya dalam negara. Kita juga bersyukur kerana Kerajaan Barisan Nasional berjanji untuk meneruskan pemberian BRIM ini selagi Kerajaan Barisan Nasional memerintah negara ini. Soalan saya ialah, apakah kerajaan tidak bercadang untuk meningkatkan had pendapatan isi rumah dari 3,000 kepada lebih dari 3,000, katakan 5,000, supaya sumbangan ini dapat dirasai oleh lebih ramai daripada masyarakat yang ada dalam negara kita. Kerana orang yang 5,000 pun ada mongut, mereka tidak dapat, yang dapat 3,000 saja. Isteri dan suami campur-campur dua dapat 3,000. Yang lainnya tak dapat. Jadi soalan saya adakah pihak kerajaan berhasrat untuk meningkatkan limit ini daripada 3,000 ke satu nilai yang lebih besar, katakan 5,000. Soalan yang kedua ialah, bagaimana boleh berlaku di kawasan saya apabila pada BRIM 1.0
masyarakat makcik-makcik yang tua ni mendapat sumbangan BRIM, tetapi apabila mari kepada BRIM 2.0, surat datang kata tidak layak pula. Jadi ini satu perkara yang cukup tidak baik kepada pandangan masyarakat terhadap kerajaan, dan soalan saya, apakah kerajaan boleh untuk memulangkan kembali kelayakan ini kepada mereka? Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Cadangan mengenai kenaikan daripada pendapatan 3,000 dan ke bawah kepada 4,000 ke bawah dan 5,000 ke bawah itu sedang diteliti oleh kementerian, dan kita belum lagi membuat apa-apa keputusan tentangnya. Dan satu perkara lagi, bukan hanya perkara itu yang kita sedang kaji, ada pandangan-pandangan semasa konsultasi bajet supaya BRIM ini dibahagi kepada yang lelaki dan juga wanita. Katalah kalau kita nak bagi BRIM RM600, kita letak dalam 2 sampul, 300 untuk lelaki, 300 untuk wanita. Agak-agak setuju YB sekalian. Sebabnya yang 600 itu ataupun 500 kalau kita bagi pada lelaki, yang wanita kadang-kadang kata tak sampai ke rumah. Atas pelbagai sebab lah agaknya. Mungkin ada kes-kes yang terpencil. Jadi ada cadangan supaya diberi 2 sampul. Yang datang itu sama ada ketua isi rumah lelaki atau ketua isi rumah wanita. Masukkan dalam 2 sampul, lepas itu kita amanahkan pada dia bagi pada suami atau bagi pada isteri. Yang itu pun kita sedang kaji. Selain daripada kajian untuk yang 300, 3,000, 4,000, 5,000. Mengenai kes-kes spesifik yang dimaklum oleh Yang Berhormat Langkawi itu, sila beri kepada lembaga hasil dan merayu juga kepada kita. Kita akan semak satu persatu. Mungkin ada silap di mana-mana kerana ramai yang menerima. Oleh kerana ramai yang menerima, mungkin ada silap-silap di mana-mana. Tetapi perkara itu saya kira adalah perkara yang terpencil dan boleh lagi kita berikan pertimbangan. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Noraini binti Ahmad. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Soalan saya soalan nombor 3. Ya, sila Imam Menteri. Tuan Yang Pertua, pihak kerajaan prihatin terhadap aspek pengupayaan ekonomi dalam kalangan kaum wanita di negara ini. Justru 2 inisiatif telah diperkenalkan di bawah bidang keberhasilan utama negara, meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah ataupun NKRA-LIH yang diterujui oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk membantu golongan wanita terlibat dalam aktiviti ekonomi bagi meningkatkan pendapatan keluarga. Inisiatif tersebut adalah program Satu Azam dan program Membina Usahawan Wanita. Inisiatif pertama ialah program Satu Azam. Bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012, program Satu Azam telah disertai oleh 106,967 orang peserta berbanding sasaran yang ditetapkan iaitu 97,393. Daripada jumlah tersebut, 70,224 orang peserta ataupun 65.65% adalah terdiri daripada golongan wanita. Inisiatif kedua pula ialah program Membina Usahawan Wanita, yang mana sasaran yang ditetapkan ialah melatih dan melahirkan 4,000 orang usahawan wanita bagi tempoh 3 tahun, iaitu 2010 hingga 2012. Inisiatif murni yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik dengan Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM, membolehkan golongan wanita melibatkan diri dalam bidang perniagaan bagi meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga mereka dan mereka sendiri. Inisiatif ini berjaya melapasi sasaran yang ditetapkan, yang mana seramai 4,300 orang usahawan wanita terlatih berjaya dilahirkan di seluruh negara dengan pendapatan minimum 3,500 bulan bagi tempoh 3 bulan berturut-turut. Kejayaan pencapaian ini adalah berdasarkan 3 faktor utama. Faktor pertama adalah pihak kerajaan komited dalam melaksanakan inisiatif ini melalui pemantauan pencapaian yang dilaporkan dalam Mesyuarat Delivery Task Force DTF yang dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri. Melalui platform ini, agensi pelaksana dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memastikan inisiatif ini berjaya dilaksanakan dengan lancar. Faktor yang kedua, kejayaan usahawan wanita di bawah bidang keberhasilan utama negara ialah sistem sahabat yang digunakan pakai dapat memupuk nilai-nilai murni yang menjamin kejayaan perniagaan.
Melalui sistem yang dilaksanakan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia, para peserta membuat pinjaman kewangan secara berkumpulan 5 orang dan menghadiri perjumpaan bersama pihak agensi setiap minggu bagi tujuan pemantauan peningkatan pendapatan, mengenal pasti masalah dan pembayaran pinjaman secara berkumpulan. Sistem ini dapat memupuk sikap tanggungjawab, saling membantu dalam kumpulan dan perkongsian pengalaman. Peserta juga diberi latihan berkaitan keusahawanan dan keuangan oleh pihak Amanah Ikhtiar Malaysia. Faktor ketiga adalah sikap positif dan kerja keras yang ditonjolkan oleh wanita-wanita yang terlibat dalam program usahawan wanita ini. Pujian harus diberikan kepada usahawan-usahawan wanita ini yang mempamerkan kesungguhan mereka, komitmen dan iltizam yang padu dalam mendepani segala cabaran dan rintangan dalam perniagaan demi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Tuan Yang Ketua, bagi usahawan-usahawan wanita yang belum berjaya lagi meningkatkan pendapatan di bawah program ini, mereka tetap diberikan peluang dan pinjaman yang berterusan untuk memperbaiki projek atau perniagaan yang diusahakan. Peserta juga disarankan untuk mendapatkan khidmat nasihat dari pihak agensi berkaitan pemilihan jenis perniagaan, promosi, lokasi perniagaan dan tadbir urus kewangan bagi memastikan peserta berjaya meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup keluarga, seterusnya berjaya dalam bidang perniagaan mereka. Terima kasih. Yang Muhammad Farid Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang menjawab dengan panjang lebar. Jadinya ini secara langsung menunjukkan bahawa kerajaan memang mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh wanita dalam pembangunan ekonomi negara. Tapi cabarannya adalah untuk mengekalkan kejayaan ini dan juga untuk menambah bilangan usahawan yang berjaya. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah apakah program khusus yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan kelestarian kejayaan ini dan nyatakan juga bidang yang paling tinggi yang telah diceburi oleh peserta yang berdasarkan kepada kejayaan yang telakar, dan apakah kementerian bercadang untuk meneruskan dan meluaskan bidang program ini termasuk perniagaan atas talian dan juga strategi pemasaran. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Farid Sulong di atas pertanyaan itu. Memang kerajaan kita sentiasa prihatin terhadap wanita dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan wanita berjaya dalam semua bidang, termasuk dalam bidang perniagaan. Sebagai menjawab soalan tentang apakah bidang-bidang yang telah berjaya diceburi oleh usahawan wanita ini, ada 6 bidang yang mereka yang itu popular lah. Pertamanya bidang perniagaan, perkhidmatan, pembuatan, pertanian, ternakan dan nelayan. Dan yang paling digemari ialah perniagaan, iaitu seramai 3,103 usahawan wanita terlibat dalam bidang ini. Perkhidmatan pula nombor 2, 583 usahawan yang terlibat, dan pertanian 244 orang usahawan wanita. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan ini berjaya. Kerana setakat ini dalam pemantauan yang dilaksanakan oleh kementerian bersama-sama dengan AIM, bahawa rata-rata wanita yang telah disebutkan tadi, 4,300 ini berjaya untuk mengekalkan pendapatan mereka di tingkat 3,500 dan sehinggalah 10,000. Hanya 9 orang saja yang pada masa ini tidak dapat dikesan. 797 orang kekal mendapat pendapatan 3,500 bulan. 925 orang 3,500 hingga 5,000 sebulan. 1,563 orang pendapatan mereka 5,000 hingga 10,000. Manakala 1,006 orang lagi mendapat pendapatan 10,000 ke atas. Ini menunjukkan kejayaan, dan insya-Allah kementerian ini akan bekerjasama secara strategik lagi dengan agensi-agensi yang lain termasuklah AIM untuk terus menambah lagi bilangan wanita kita yang terlibat dalam bidang usahawan.
Bagi tahun 2013 ini kita mensasarkan 1.000 orang lagi wanita yang akan terlibat dalam bidang usahawan ini di dalam program transformasi kerajaan 2.0 insyaallah. Terima kasih. Sungai Petani. Ini terima kasih Tuk Speaker ini pasal masalah wanita ni. Ya. Dia laki-laki pun boleh. Boleh tanya. Boleh. Tak salah. Kita perhatikan pada wanita. Yang Berhormat Menteri, saya terlebih dahulu muji kaum wanita yang terlibat dalam perniagaan. Kerana rekod menunjukkan bila wanita pinjam, dia bayar. Tapi ada juga kes-kes yang tak bayarlah. Tetapi kebanyakannya mereka adalah good paymaster. Cumanya, kalau kita lihat di bawah, pengembangan ataupun jumlah wanita yang berniaga, kalau dibandingkan dengan laki-laki di bawah, dia punya multiplying effect tu agak kurang. Ini disebabkan saya kira, Tuan Menteri, tidak ada pemantauan di peringkat bawah, di peringkat daerah khususnya. Sebab itu apakah cadangan kerajaan bagi memastikan, bagi pinjaman satu, tetapi pastikan mereka ini mendapat bimbingan yang lebih berkala, mendapat bimbingan yang lebih terancang, agar mereka ini bukan saja diberikan pinjaman dan terus berada di level itu, tetapi ditingkatkan supaya menjadi wanita-wanita yang berjaya, akhirnya membawa negara kita ke cemerlang. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Terima kasih atas pertanyaan yang berhormat daripada Sungai Petani. Memang betul wanita ini kalau diberikan pinjaman nombor 1 tentang pembayaran balik. Rata-ratanya mengikut pemantauan kita 90% hingga 99% dibayar balik. Itulah kelebihan kaum wanita. Disebab memang sekarang ini kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membangunkan kaum wanita dalam bidang perniagaan. Saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini bahawa memang pemantauan dilaksanakan melalui program AIM dan bersama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini. Pemantauan adalah dibuat secara intensif. Sekurang-kurangnya 3 lawatan ke rumah atau lokasi perniagaan projek dibuat oleh pegawai agensi. Pemantauan juga dibuat meliputi aspek peningkatan pendapatan, kemajuan perniagaan dan masalah yang mereka hadapi. Kalau pinjaman melalui AIM ini, mereka mengadakan pertemuan setiap minggu. Begitu kerap sekali, setiap minggu. Dalam pertemuan itu mereka akan membincangkan adakah mereka menghadapi masalah, adakah mereka memerlukan lagi pinjaman yang lebih besar, dan adakah mereka memerlukan latihan. Dan juga latihan diberikan daripada segi perniagaannya, daripada segi cara menjaga kewangan mereka. Ini semua diberikan bukan saja oleh AIM tetapi juga oleh agensi yang lain. Dan kementerian saya juga secara berterusan mengadakan banyak program untuk melatih kaum wanita kita supaya seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat daripada Paris Sulong tadi, kita dapat lestarikan pembangunan wanita di dalam perniagaan ini, insyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Yang Hormat Tuan Muhammad Azmin bin Ali. Nombor 4. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, memandangkan ini pertama kali saya berdiri di Dewan Yang Mulia ini, pertama kali menjawab soalan bagi pihak kerajaan, izinkan saya menyampaikan salam kepada semua ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Salam persahabatan untuk semua. Ya. Izinkan saya menjawab soalan Yang Berhormat Gombak dalam 3 bahagian. Pertama sekali berkenaan dengan tarifan ekonomi unemployment dengan izin. Menurut tarifan ekonomi, mana-mana juga ekonomi ataupun negara yang mempunyai kadar pengangguran di bawah 4% merupakan kadar guna tenaga penuh ataupun full employment dengan izin. Malah kalau kita lihat bagi Organisation for Economic Cooperation Development dengan izin OECD, antara 4 hingga 6% merupakan kadar pengangguran juga yang dianggap penuh. Itu yang pertama. Kedua, dari segi kadar pengangguran di Malaysia ini,
kita dapati bahawa kadar pengangguran semenjak 20 tahun yang lalu memang di bawah kadar 4%. Ini berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan yang telah dialami oleh negara kita sepanjang ini. Malah kalau kita lihat pada tahun 2011 dengan kadar pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.1%, kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 385,000 dan pada tahun 2012 dengan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 5.6%, kita dapat pertumbuhan guna tenaga pekerja lebih tinggi pada kadar 438,800. Ini bermakna kadar pengangguran telah menurun daripada 3.1% kepada 3% untuk tahun 2012. Jadi merupakan satu kadar yang amat rendah. Yang ketiganya, walaupun kadar pengangguran ini rendah, ini tidak bermakna kita di pihak kerajaan begitu selesa ataupun complacent dengan izin. Banyak program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan. Bagi saya, mungkin saya boleh bagi 3 contoh. Pertama sekali, untuk memadankan pekerja dengan majikan, kerajaan telah menubuhkan satu agensi Jobs Malaysia untuk memberi peluang supaya para pekerja dapat memilih pekerjaan yang baik. Begitu juga banyak lagi program seperti skim latihan satu Malaysia yang banyak telah berjaya melatih graduan ataupun siswaza untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dan untuk mempertingkatkan kebolehpasaran mereka. Satu lagi program kita ada GEMS, Graduate Employability Management Scheme dengan izin, di mana dengan syarikat swasta, kerajaan telah memberi insentif supaya lebih daripada 10,000 para siswaza dapat dilatih dan dapat mempertingkatkan lagi kebolehpasaran ataupun marketability dengan izin para siswaza ini. Sekian, terima kasih. Yang Amat Gombak. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, dan saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Senator yang telah dilantik menjadi Jemaah Menteri Kabinet. Dan kalau kita teliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat tadi, jauh bezanya daripada jawapan yang diberikan oleh Pontian. Ya. Soalan tak sama, Yang Berhormat. Soalan tak sama, tetapi bila dilontarkan statistik, Yang Berhormat Senator mampu menjawab dan mengupas dengan baik dan cukup kompeten. Ini soal kompetensi, ya, keupayaan pimpinan untuk menjawab soalan. Ya. Soalan. Yalah, kalau tanya soalan pun tak boleh jawab, apa tanya soalan. Tapi saya yakin dengan Yang Berhormat Senator boleh jawab. Statistik yang saya kemukakan sebentar tadi dalam soalan berhubung kadar pengangguran 3% yang masih kekal di takuk yang sama dalam tempoh beberapa tahun yang lalu ini, terkandung dalam laporan World Economic Outlook on Malaysia Unemployment Rate. Dan Yang Berhormat Senator telah menegaskan bahawa kerajaan masih tidak selesa ataupun tidak complacent dengan angka ini walaupun di tahap yang rendah, dan beberapa langkah telah pun dilakukan, termasuk di antaranya program Jobs Malaysia untuk memadankan majikan dengan pekerja. Tetapi persoalan saya, adakah kerajaan telah menjalankan satu kajian bukan sekadar memadankan majikan dengan pekerja, tetapi juga apa yang berlaku mismatch di antara pasaran dan permintaan pasaran dengan kursus yang ditawarkan di IPT. Kalau perkara ini dapat ditangani, saya percaya graduan-graduan yang bakal dilahirkan daripada IPT dengan mudah diberikan tempat dalam pasaran pada hari ini. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Senator. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Memang kerajaan amat peka dengan perlunya job matching ini dengan izin.
Dan sebab itulah selain pada program SLIM yang saya katakan tadi, terdapat banyak lagi program termasuklah Structured Internship and Apprenticeship Program dengan izin, di mana kita ambil kursus yang dijalani oleh para siswazah ini dan kita sambungkan dengan aplikasi-aplikasi lain dan kursus-kursus teknikal yang boleh memberikan peluang pekerjaan yang lebih baik untuk mereka ini. Jadi saya bagi contoh macam yang Structured Internship Apprenticeship Program ini, selama lebih 39,000 graduan ataupun pelajar yang telah melalui program ini. Jadi ini semua dengan hasrat dan niat untuk mempertingkatkan lagi kebolehpasaran tenaga kerja kita. Dan insyaAllah apa juga kalau ada carangan lain yang telah diberikan oleh majikan-majikan, sebab saya dulu macam semasa di private sector dengan izin, selalu memberi pandang balas terhadap kerajaan tentang apakah skill dengan izin, kemahiran yang diperlukan oleh para siswa kita supaya mereka apabila mereka keluar dapat terus bekerja di sektor swasta dengan serta-merta. Terima kasih. Tambahan. Yang Muhammad Air Hitam. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih dan tahniah kepada Menteri baru yang dapat mengawal subjek ini dengan sekali dengan berisi. Soalan saya ialah, dari segi teorinya tidak mungkin kita mencapai pengangguran pengangguran sifat atau guna tenaga penuh. Jadi memandangkan peratusan ni kurang daripada 3% adalah satu peratusan yang agak susah juga kita nak kurangkan. Apakah pandangan Yang Berhormat mengenai senario di mana kita terpaksa mengimport pendatang asing untuk bekerja di sini, pada waktu yang sama ada juga 2.8% ataupun 3% yang dianggap sebagai kadar pengangguran. Dan bagaimana kita dapat menilai perkara ini dari segi kualitatif dan secara kuantitatif. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam. Memang benar yang dikatakan, bila kita ada kadar pengangguran 3% ini, bukanlah bermakna tidak ada peluang pekerjaan. Sebaliknya, pengangguran disebabkan oleh peluang pekerjaan yang sedia ada, tidak sesuai dengan minat dan kelayakan yang diperolehi. Tapi secara asasnya bagi kita pihak pekerjaan adalah yang paling penting agar kita mempertingkatkan kedudukan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau ekonomi bertambah, jadi peluang pekerjaan akan lebih bertambah. Jadi kalau saya ikutkan target kita dengan izin, sasaran kita untuk rancangan Malaysia yang ke-10, kita merangka dapat mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 1.5 juta berbanding dengan pertambahan guna tenaga sebanyak 1.3. Jadi ini akan terus bertambah. Jadi balik kepada pengangguran itu, memang kalau kita lihat kita banyak tenaga pekerja asing yang di dalam negara ini yang saya kira kalau tak silap saya lebih daripada 2 juta. Jadi kalau semua rakyat Malaysia tak memilih kerja, memang truly full employment dengan izin memang dah pun tercapai. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Permatang Pau. Terima kasih Yang Ketua. Ini jawapan harus lebih realistik, tidak harus mengikut nada politik biasa. Umpamanya andaian pengangguran 3% itu berdasarkan yang berdaftar dengan jabatan, dan umum mengatakan bahawa semua kajian menunjukkan bahawa pengangguran itu jauh lebih tinggi. Kedua, pengangguran siswazah itu menjangkau 80,000 orang. Ketiga, kemampanan pertumbuhan ekonomi itu 7%. Untuk menganggap 5% cukup baik untuk menangani masalah pengangguran itu tidak tepat. Keempat, yang menganggur itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai underemployment, ya, tidak yang bekerja itu. Jadi harus diambil kira bahawa 3% itu tidak mengambil kira
jumlah yang bekerja tetapi masuk dalam kategori underemployment. Sepatutnya senator baru ini bagi gambaran yang objektif sedikit, tidak hanya baca kenyataan daripada pegawai-pegawai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Permatang Pauh. Tuan Yang Dipertua, saya sebenarnya bukan sahaja membaca jawapan yang telah disediakan, malah saya menjawab dari segi pengalaman saya di sektor swasta. Jadi kalau kita ikutkan balik pada kadar pengangguran itu, 3% ini merupakan satu tahap yang respectable dengan izin. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju yang lain, kalau di United Kingdom lebih daripada 8%, di Amerika Syarikat 9% dan sebagainya. Ini memang apabila mereka datang ke sini melihat kedudukan kita, memang bagi mereka satu kedudukan yang baik. Malah minggu lepas kita menerima kunjungan daripada Dr. Kaushik Basu, iaitu Senior Vice President dan juga Ketua Pakar Ekonomi daripada World Bank, Tuan Yang Bertua. Dan beliau semasa melancarkan Malaysia Economic Monitor dengan izin telah memberikan satu pengiktirafan yang baik kepada kerajaan kerana dapat menjayakan ekonomi kita dengan baik. Jika saya menyentuh tentang soalan berkenaan dengan pengangguran siswaza, kita sebenarnya membuat satu kajian susulan ataupun tracer study dengan izin, di mana kita menyusul pekerjaan yang didapati oleh para siswaza. Kalau kita katakan dalam tahun 2008 hingga 2012, daripada di kalangan mereka yang kita susuli, kira-kira 60% daripada siswaza dapat pekerjaan dalam masa 6 bulan. 15% lagi melanjutkan pelajaran dan bakinya 25% mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk mendapat pekerjaan. Jadi berdasarkan pada studi ataupun dengan izin yang kita buat untuk tahun 2012, kita dapati hampir kesemua para siswaza telah mendapat pekerjaan dalam masa 2 tahun selepas mendapat ijazah tersebut. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Ahmad Fauzi bin Zahari. Timbalan Yang Speaker, soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, setakat suku pertama tahun 2013, jumlah pelaburan KWSP adalah sebanyak 536.7 bilion ringgit. Lebih kurang 60% daripada jumlah pelaburan adalah dikekalkan dalam instrumen berpendapatan tetap selaras dengan profil risiko rendah dan pulangan yang menasabah. Pecahan bentuk pelaburan adalah seperti berikut. Sekuriti Kerajaan Malaysia dan bon sama taraf 145.6 bilion ringgit iaitu 27.1%. Pinjaman dan bon 151.5 bilion ringgit atau 28.2%. Equity 203.8 bilion ringgit atau 38%. Instrumen pasaran wang 20.7 bilion ringgit atau 3.9%. Hartanah dan infrastruktur 15.1 bilion ringgit atau 2.8% yang menjadikan jumlah 536.7 bilion ringgit. Pengagihan dividen tahunan juga adalah berdasarkan pendapatan kumulatif daripada instrumen pelaburan Islamik dan konvensional. KWSP mempunyai garis panduan dan polisi pelaburan yang memenuhi mandat etika dengan izin ethical mandates, di mana KWSP tidak membuat pelaburan di dalam sektor seperti perjudian dan arak, sektor pembuatan serta penjualan senjata untuk peperangan, dan tiada apa-apa kaitan pelaburan dengan negara Israel. Perlu dimaklumkan juga bahawa ruang untuk pelaburan berlandaskan syariah adalah bergantung kepada penawaran aset yang ada di pasaran. Cuma sejak beberapa tahun kebelakangan ini, potensi pelaburan sebegini telah mula berkembang dengan penawaran lebih banyak produk-produk pelaburan Islamik.
KWSP sentiasa memperkembangkan pelaburannya dalam instrumen-instrumen berlandaskan syariah selaras dengan pertumbuhan aset pelaburan asalkan mematuhi peraturan-peraturan yang termaktub di bawah Akta KWSP 1991. Sehingga Mac 2013, 38% daripada jumlah kos pelaburan KWSP adalah di dalam pelaburan berlandaskan syariah. KWSP juga selain mempunyai panel pelaburan telah mengadakan ahli jawatan kuasa penasihat syariah. Terima kasih. Yang Amat Setiawangsa. Yang Wak Menteri, saya nak tanya. Saya dipahamkan lebih 180 syarikat yang dilaburkan di pasaran Bursa Saham Malaysia ini. Persoalan saya ialah, adakah mereka ini berlandaskan syariah? Kalau ianya berlandaskan syariah semua, ini bermakna ada kekangan terhadap pelaburan ini. Bagaimanakah langkah-langkah yang dijalankan oleh KWSP untuk mengaktimumkan investment KWSP ini? Terima kasih. Selain daripada pelaburan KWSP dalam saham-saham patuh syariah yang disenarai dalam Bursa Malaysia, sebagai contoh syarikat-syarikat TNB, Telekom, FGV, Petronas, Takaful, Sime Darby, Pos Malaysia, Malaysian Sugar, MSM, Bintulu Port dan lain-lain, ada dua lagi kaedah KWSP melabur dalam pelaburan patuh syariah. Yang pertama ialah pinjaman. Pinjaman seperti kepada SPPK, skim pinjaman perumahan kerajaan, itu sahaja berjumlah 5.5 bilion, dan KWSP juga memberikan pinjaman kepada Felda 6.5 bilion, yang mana 3.8 bilion telah digunakan. Selain daripada itu, kita juga mengeluarkan Islamic Bond ataupun sukuk. Sebagai contoh, Islamic Bond yang dikeluarkan, sukuk yang dikeluarkan untuk Janakuasa Tanjung Bin 2.7 bilion, Janakuasa Jemah Port Dickson 1.5 bilion, Highway Senai Desaru 2.6 bilion plus highway 7.69 bilion. Selain daripada itu, kita juga ada pelaburan patuh syariah, sukuk global misalnya 0.3% dan equity global yang patuh syariah lebih kurang 1%. Yang Muhammad Tumarlo. Terima kasih Yang Dipertua. Berkait dengan isu KWSP, yang mana kita tahu dia adalah merupakan satu tabung caruman berjuta rakyat Malaysia. Dan salah satu peranan daripada KWSP ini adalah untuk melakukan pelaburan bagi bencana keuangan KWSP, di samping memberikan pulangan yang baik kepada para pelabur dan pencarum. Mentakhir ini kita juga melihat bahawa KWSP semakin aktif untuk melebarkan portfolio pelaburan termasuk hartanah di luar negara. Antara kebimbangan pencarum ialah risiko yang bakal berlaku atas pelaburan yang dilakukan tanpa mengambil kira pandangan umum. Persoalannya, adakah pihak kerajaan mempunyai satu mekanisme untuk memastikan accountability panel pelaburan KWSP bagi mengelak berlakunya konflik of interest ataupun kebertanggungjawaban ini? Kerana saya melihat panel anggota pelaburan dilantik oleh kerajaan dan juga sebahagiannya wakil-wakil korporat. Jadi pernah sebelum ini pengurusi KWSP dalam masa yang sama KWSP membeli bond bernilai 5.6 bilion daripada Malakoff Berhad. Jadi pada waktu yang sama pengurusi KWSP itu adalah pengurusi kepada Malakoff Berhad. Jadi persoalannya, adakah mekanisme yang sesuai dan baik untuk memastikan panel pelaburan lebih telus dan demokratik dengan melantik wakil kesatuan pekerja ataupun mendapat pandangan awam terlebih dahulu dalam urusan portfolio pelaburan KWSP, ataupun bagaimana mekanisme untuk memantau panel pelaburan supaya lebih bertanggungjawab dalam membuat sebarang aktiviti pelaburan bagi pihak KWSP. Terima kasih. Terima kasih, Temerloh. Dalam lembaga KWSP, kita ada pengurusi, kita ada CEO, kemudian kita ada 5 wakil kerajaan, 5 wakil pekerja dan 5 wakil majikan serta 3 orang profesional. Dalam panel pelaburan pula, kita ada pengurusi, ada seorang daripada Bank Negara Malaysia, seorang daripada
Kementerian Keuangan, CEO dan 3 wakil profesional. Itu sebagai contoh mengenai lembaga KWSP. Selain daripada itu, kita juga telah menetapkan tidak boleh lebih daripada 23% daripada pelaburan KWSP, hendaklah tidak boleh lebih 23% untuk pelaburan luar negara. Sekarang ini pelaburan luar negara baru 18% dan 82% lagi adalah pelaburan dalam negara. Dan kita akan menjaga dengan baik ya segala ahli 13 juta ahli KWSP ini. Itu adalah merupakan satu amanah yang mesti kita laksanakan, dan kita juga memberikan dividen yang sentiasa meningkat sebagai bukti bahawa pelaburan itu menguntungkan. Sebagai contoh, 2009 5.65%, 2010 5.8%, 2011 6% dan 2012 6.15%. Saya jemput Yang Berhormat Dr. Haji Izani bin Haji Husin. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Betul, terima kasih kepada bekalan cepa. Beliau seorang doktor, bertanya berkenaan dengan bekalan ubat ke hospital kerajaan. Bagi Tuan Betul, bagi ubatan yang dipasarkan di seluruh Malaysia, termasuk juga yang dibekalkan kepada hospital-hospital, yang daftar mestilah berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah ataupun PBKD untuk memenuhi kriteria kualiti, keberkesanan dan keselamatan. Dan bagi ubat yang dia ada 2 jenis ubat, satu yang original dan satu lagi yang generik. Yang generik mestilah melalui satu ujian bioequivalent ataupun BE. Ini pun diuji kaji di Pusat Kajian BE di bawah Biro Farmaceutical, Pengawalan Farmaceutical Kebangsaan. Dan selepas dibekalkan ke pasaran dan juga di hospital, kita juga ada program pemantauan mutu produk berdaftar, iaitu sampel diambil random dan juga mengikut aduan. Kalau ada aduan melalui hospital ataupun melalui individu, kadang-kadang ini bekalan aduan ini merupakan kadang-kadang tidak berkesan. Di aduan ini tidak berkesan. Yang kedua, kualiti. Kadang kualiti dia color bertukar ataupun pecah-pecah sebagainya. Ini aduan. Dan bila ini berlaku, sampel diambil dan diuji kaji. Dan kalau didapati memang tidak berkesan ataupun memang langgar peraturan, maka ubat ini akan diarah supaya ditarik balik. Betul. Yang Berhormat Penggelan Jepang. Soalan tambahan. Sekarang ini kita tengok bilangan pesakit semakin bertambah, kos ubat semakin meningkat, dan saya difahamkan bahawa peruntukan kepada hospital-hospital tidak bertambah dan setengah-setengahnya berkurangan. Apakah dalam keadaan demikian pihak kerajaan masih dapat memastikan bahawa kualiti ubat terjamin dan mencukupi? Dan soalan kedua saya, berapa peratuskah ubat original berbanding dengan ubat generik yang dibekalkan kepada seluruh hospital kerajaan? Dan yang ketiga, benarkah ubatan generik? Yang Berhormat, satu soalan tambahan Yang Berhormat, tapi bolehlah pandai-pandai sambungkan soalan-soalan tu ya. Okeylah, saya kira satu soalan je semua tu. Ya. Benarkah ubatan generik yang dibekalkan oleh satu-satunya syarikat konsesi yang dilantik oleh kerajaan ini lebih mahal dari syarikat pengeluar perubatan, dan juga kenapa pihak kerajaan tidak boleh melaksanakan tender terbuka untuk pembelian ubatan ini untuk mendapat harga yang lebih murah dan lebih baik kualitinya? Terima kasih. Tuan Betul, bekalan ubat ke seluruh hospital, Tuan Betul, dia sebenarnya 40% adalah daripada konsesi, 40% adalah central contract, dan 20% lagi adalah local purchase. Betul. Mana yang lebih daripada 500,000 akan dia buat central contract, dan kurang daripada 500,000 dia local purchase. Dan bekalan memang cukup mencukupi saya kira. Dan satu lagi tentang generik ataupun berapa peratus generik dan berapa peratus yang
original ada pada saya. Mana? Ada. Dan ya. Sebenarnya betul. Ubat generik yang dibekalkan ke hospital-hospital melalui kontrak pusat 93 berbanding dengan perubatan atau ubat yang original. Ubat original 167, ubat generik 93 melalui konsesi. Ubat original 64 dan ubat generik 287. Jadi semua sekali, kalau kita lihat jumlah semua sekali 231 ubat original dan 350 ubat generik. Itu saja. Ada lagi? Yang Muhammad Kola Kangsa. Terima kasih. Tuan Yang Betul, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan kerana baru-baru ini Kementerian Kesihatan telah memenangi anugerah antarabangsa iaitu Global Anti-Counterfeiting Award 2013 di Paris hasil daripada usaha mementeras penggunaan ubat tiruan. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian bagi memastikan bahawa rakyat mendapat bekalan ubat-ubatan yang tulen dan juga yang berkualiti? Terima kasih. Betul, seperti yang saya sebut tadi, memang selepas dibekalkan ke seluruh Malaysia, dipasarkan, kita ada program pemantauan yang dibuat dan kita menerima buat sampling dan juga menerima aduan-aduan, dan pada aduan itu kita buat mengambil sampel dan test. Ya. Dan sekarang ini memanglah melalui hospital kita ada 776 aduan dan melalui publik yang selebihnya. Dan sebenarnya memang ada counterfeiting. Daripada 376 aduan yang telah dibuat melalui hospital, 1.6% telah pun dipanggil balik. Mana memang ada berlaku counterfeiting itu. Dan kita dah ambil balik. Jadi mana jaminan adalah bekalan ubat di hospital adalah terjamin ataupun di pasaran adalah terjamin. Betul. Sejemput dengan Muhammad Datuk Hasbullah bin Osman. Soalan Greek, soalan 7. Ya, sila Yang Maha Menteri. Tuan Yang Dipertua, Institut Pendidikan Guru Malaysia atau IPGM merupakan sebuah institusi yang memainkan peranan penting dalam menjayakan wawasan negara. Pembangunan modal insan yang mempunyai kaitan kukuh dengan peranan guru menjadi teras kepada perancangan dasar kerajaan yang juga turut terkandung dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM pada tahun 2013 hingga 2025. Selari dengan status dan peranan IPGM dalam memenuhi tanggungjawab melahirkan guru berkualiti, pada tahun ini pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi tanggungjawab kepada IPGM untuk melaksanakan salah satu daripada 25 inisiatif utama Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru. Inisiatif ini merupakan 4 aktiviti di bawah NKRA menerusi inisiatif Piagam Guru Baharu atau New Teachers Charter dengan izin, dan aktiviti-aktiviti tersebut dengan peruntukan untuk tahun 2013 berjumlah 3.3 juta ringgit adalah seperti berikut. Aktiviti 1, kempen berprofil tinggi bagi menarik calon terbaik, high profile marketing dengan izin IPGM. Aktiviti ini mensasarkan kepada usaha menarik 30% pelajar cemerlang SPM bagi mengetahui profesion perguruan, khususnya di IPG. Antara strategi yang dilaksanakan ialah
dengan mengadakan promosi di sekolah-sekolah berasrama penuh, menyertai karnival pendidikan seperti Jom Masuk You serta melancarkan iklan di media. Aktiviti yang kedua ada berkaitan dengan Accountability Institute Perguruan melalui penarafan institusi pendidikan guru rating dengan izin IPGM. Dan aktiviti ini merupakan satu usaha ke arah memberi penarafan atau rating kepada semua 27 kampus IPG seluruh negara sebagaimana yang telah dilaksanakan kepada semua IPTA. Dijangkakan usaha penerapan ini akan selesai pada akhir tahun 2013. Aktiviti yang keempat ada berkaitan dengan pengukuhan latihan perguruan melalui latihan praktikum. Praktikum dengan izin IPGM dan aktiviti ini dijalankan menerusi strategi dengan memberikan latihan bimbingan praktikum kepada seramai 750 orang guru pembimbing di seluruh negara. Seramai 450 guru sekolah rendah dan seramai 300 guru sekolah menengah. Aktiviti keempat ada berkaitan dengan pembangunan profesionalisme dan pengurusan prestasi untuk pensyarah di IPG. Revamped dengan izin IPGM. Walaupun Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pembangunan profesionalisme melalui Continuing Professional Development atau CPD dengan izin, penambahbaikan juga dilakukan melalui kursus pedagogi, subject matter expert dengan izin, yang melibatkan seramai 550 orang pensyarah serta menjalankan perkongsian intelek untuk seramai 500 orang pensyarah IPGM. Di samping itu, hasil daripada proses akreditasi sebanyak 11 kursus major di program Ijazah Mudah Perguruan atau PISMP telah diluluskan untuk perakuan akreditasi oleh MQA pada 28 hari bulan Disember dan 4 lagi pada 24 hari bulan Januari tahun 2011. Bagi meningkatkan prestasi IPG setanding dengan Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, satu plan strategi telah dirancangkan bagi mencapai sasaran 33% pensyarah IPG memiliki ijazah kedoktoran atau PhD menjelang tahun 2020, manakala 100% pensyarah memiliki sarjana menjelang tahun 2018. Untuk makluman, pada tahun 2012, Panjang lagi Kak Yang Muhammad. Panjang lagi. Tidak panjang lagi. Akan habis. Daripada seramai 3,947 pensyarah IPG, seramai 308 pensyarah adalah memegang ijazah doktor falsafah dan seramai 3,057 sarjana. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Greek. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dipahamkan ada 27 IPGM, manakala IPTA kita ada 20 buah dalam negara. Tetapi dipahamkan peruntukan yang diberikan kepada IPGM ini tidak banyak mana. Manakala IPTA berlimpah ruah. Bagaimana kementerian nak menyelaraskan macam ini bagi memperkasakan lagi IPGM? Dalam masa yang sama,
Institut Program Guru melatih siswa melalui tawaran ini, sama juga ditawarkan kepada IPTA, tetapi kita melihat keperluan guru semakin maknanya tempat untuk diberikan kepada guru mungkin kurang. Apakah langkah kerajaan untuk menjamin mereka dilantik menjadi guru tadi sesuai pengambilannya pada masa akan datang? Dan dalam masa yang sama, timbul runggutan di peringkat bawah, bagaimana kementerian mengambil tindakan kalau pelatih-pelatih yang ditempatkan yang dah mengandung, dah kahwin, tiba-tiba yang di Semenanjung pergi ke Sabah Sarawak, Sabah Sarawak mari ke Semenanjung. Ini soalnya masalah kemanusiaan. Bagaimana kita pemimpin ini mereka selalu datang jumpa untuk memastikan dapat bersama dengan suami ataupun isteri mereka. Terima kasih. Atas soalan yang terdiri daripada 3 perkara yang berkaitan dengan peruntukan. Biasanya peruntukan disalurkan kepada IPGM dan IPTA berdasarkan permohonan bajet yang disediakan oleh pihak institusi yang berkenaan. Dan sekiranya katalah IPGA dapat lebih daripada IPGM, ini bermakna bahawa peruntukan yang disalurkan adalah berdasarkan keperluan institusi masing-masing. Perkara yang kedua ada berkaitan dengan bilangan guru untuk sekolah-sekolah, dan ini kerajaan juga rujuk kepada pihak EPRD kerana bilangan guru-guru yang sepatutnya dilatihkan oleh IPTA ke atau IPGM khasnya adalah berdasarkan bilangan-bilangan yang dirancangkan atau diunjurkan oleh pihak EPRD. Yang ketiga, yang berkaitan dengan pertukaran, ini memang berdasarkan kemanusiaan tidak sesuai atau tidak baik untuk isteri suami dipisahkan. Dan ini memang menjadi satu perkara atau satu perkara di mana katalah Kementerian Pendidikan Malaysia akan kaji balik tentang perkara ini. Bagi saya sebagai seorang pendidik dengan pengalaman sebagai seorang pengetua, memang sekiranya katalah ada guru yang memohon tukar atas sebab kerana mereka sudah kahwin, dan memang saya memberi sokongan dengan penuh kerana tidak sesuai dan tidak baik untuk isteri suami yang baru kahwin itu dipisahkan. Terima kasih. Yang Muhammad Serdang. Serdang belakang lah. Saya. Berilah. Okey, terima kasih Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang ini untuk bertanya soalan tambahan. Soalan saya simple saja dengan izin. Adakah kapasiti di Kementerian Pendidikan, terutamanya di Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di IPG tidak mencukupi sehingga Menteri Pendidikan mahu memberi kontrak sejumlah ringgit Malaysia 27 juta kepada sebuah online university di Amerika Syarikat, United States Sports Academy, untuk melatih guru senaman dan memberikan mereka satu diploma antarabangsa pendidikan jasmani dan kejurulatihan sukan yang diiktirafkan oleh MQA bukan sebagai satu diploma tetapi hanya dengan izin certificate level, sijil kemahiran taraf 3 saja. Adakah menteri ada membuat persediaan untuk kapasiti dari segi IPG untuk melatihkan lebih banyak pendidik jasmani supaya kita tidak perlu memberi kontrak seperti ini kepada USSA Sports Academy untuk memberi guru kita satu diploma yang sebenarnya bukan satu diploma seperti yang diiktirafkan oleh MQA. Terima kasih. Yang dikemukakan yang berkaitan dengan kapasiti untuk bidang
Sukan Pendidikan. Dan saya rasa ini merupakan satu kes di mana Kementerian Pendidikan Malaysia nak mengadakan satu review atau satu kaji semula. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. Sorong papan, tarik papan, soalan nombor 8. Kalau pasti salah yang jawab, harap bersopan. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua dan juga kepada saudara yang berhormat daripada Farid Bunta yang begitu bersopan. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Farid Bunta kerana beliau begitu prihatin kepada masalah makhluk perosak dan juga ancaman kepada pertanian ini. Ya, dia suruh bersopan, kita bersopanlah sikit. Kita ucap keperhatian beliau kerana kita tahu iaitu masalah yang disebutkan ini dia memberi kesan yang besar kepada petani-petani. Minta maaflah saya menjawab tak baca teks. Ya, kalau bersopan kena menghadap speaker. Kalau nanti ganggu masa habis saya tak boleh jawab pula. Jadi untuk makluman yang berhormat bahawa Kementerian Pertanian dan Asas Tani khususnya Jabatan Pertanian amat prihatin dengan masalah makhluk perosak dan juga ancaman ini. Dengan sebab itu ianya memperkenalkan apa yang dipanggil amalan pertanian baik ataupun good agricultural practice, ya, untuk diamalkan oleh petani-petani. Dan bagi tujuan menggunakan good agricultural practice ataupun amalan pertanian baik ini yang didapati ianya akan dapat mengatasi masalah makhluk perosak sama ada ke padi ataupun tanaman buah-buahan dan yang lain-lainnya itu, maka perlulah juga diamalkan kaedah-kaedah yang mesra alam dan juga tidak berbahaya kepada petani dalam mengamalkan kaedah itu. Kaedah yang pertama ialah iaitu apa yang dipanggil pengurusan tanaman bersepadu, integrated crop management. Ini perlu diamalkan. Apa dia integrated integrated crop management ini atau pengurusan taman bersepadu ini? Kita telah huraikan dengan panjang lebar dengan bahan-bahan cetak yang kita edarkan kepada petani-petani. Tapi untuk makluman yang berhormat, saya cuma sebutkan dengan ringkas saja, iaitu langkah pertama penyediaan tanah yang sempurna, penanaman serentak, ya, saliran dan perparitan yang baik, dan menggunakan baja mengikut jadual. Ini kena diamalkan oleh petani-petani untuk mengatasi masalah musuh dan makhluk perosak. Dan selain daripada kaedah integrated crop management ini, ada satu lagi yang perlu diamalkan, iaitu integrated pest management, ataupun dalam bahasa Melayu disebutkan pengurusan serangga atau perosak secara bersepadu. Apa yang dimaksudkan di sini iaitu ianya
dapat mengatasi masalah makhluk perosak ini dengan mengamalkan beberapa cara secara fizikal, cultural, mechanical, biologi dan kimia. Penggunaan kimia ini yang terakhir sekali. Tetapi yang digalakkan mengikut integrated pest management atau pengurusan makhluk perosak secara bersepadu ini, iaitu secara fizikal. Apa yang dimaksudkan secara fizikal ialah bergotong royong untuk mengutip serangga-serangga ataupun musuh-musuh perosak seperti siput gondang, emas dan lain-lain yang terdapat di dalam kawasan pertanian. Apa yang dimaksudkan dengan cultural ialah tanaman menggunakan kaedah transplanter, iaitu pertanian yang menggunakan saliran dan perparitan yang baik. Dan selain daripada itu juga menangkap serangga-serangga atau makhluk perosak ini dengan menggunakan perangkap yang diberi nama feromon, yang boleh mengawal serangga seperti kumbang dan sebagainya melalui perangkap ini. Dan secara biologinya pula, ini interesting ni. Ada kaedah menggunakan burung ponggok. Burung ponggok bukan untuk rindukan bulan. Burung ponggok untuk mengatasi masalah tikus di dalam kawasan pertanian. Baru-baru ini yang berhormat Suraya di Kedah ada cadang guna burung hantu. Burung hantu pun boleh guna juga sebagai satu kaedah biologi bagi mengatasi masalah makhluk perosak di dalam kawasan pertanian padi. Dan begitu juga boleh digunakan itik untuk digunakan bagi mengatasi masalah siput gondang. Itik ni dia makan siput gondang. Jadi lepaskan itik banyak-banyak ke dalam sawah padi, dia boleh makan siput gondang. It sounds not practical to some, but this is what the pakar dalam bidang pertanian telah buat kajian dan mendapati ianya satu cara yang berkesan dalam mengatasi masalah siput gondang. Lastly, penggunaan kimia ini sebagaimana yang kita tahu sebelum ini adalah tidak begitu baik kerana ianya tidak mesra alam. Ya, dan keduanya berbahaya kepada petani-petani. Guna kimia yang berlebihan, kadang-kadang dia memberi kesan kepada badan petani, kulit petani jadi sakit dan sebagainya. Dan lebihan atau residu kimia yang banyak di sawah padi itu, ya, dia membawa kesan kepada produk pertanian itu. Kalau sekiranya buah-buahan, buah-buahan. Kalau sekiranya padi, beras. Nah, apabila kita makan beras yang nanti dan buah-buahan yang terkesan oleh residu kimia yang berlebihan, ia akan menyebabkan kita mendapat penyakit. Hormat. Seperti kanser dan sebagainya. Soal jawab dah habis ya, Hormat. Nah, jadi saya akhiri dengan menyebutkan bahawa penggunaan kimia memang kita tidak galakkan gunakan secara berlebihan dan digunakan mengikut paras yang perlu saja. Terima kasih. Alhamdulillah Muhammad Stakatullah, Dia terlalu sopan, panjang sangat jawapan. Saya tak boleh nak tanya lagi. Tulisan untuk pagi ini. Hormat dan bersopan orang ni. Sejemput Yang Amat Menteri untuk membacakan usul peraturan masyarakat 12 dalam golongan 1. Tuan Yang Di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga pukul 7.30 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 2 hari bulan Julai 2013. Siapa menyokong? Yang itu saya menyokong. Adalah Muhammad, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Hal-hal yang bersetuju kata bersetuju. Setuju. Yang tidak kata tidak.
Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah ucapan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ya, saya ingin ingatkan bahwa masa telah pun dihadkan tidak melebihi 30 menit. Jemput Yang Muhammad Marang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Datuk Yang Pertua, pertama tahniah di atas pemilihan Datuk Yang Pertua dan pembantunya meneruskan tugas mengendalikan Dewan ini. Terima kasih, Muhammad. Bagi meneruskan peluang saya untuk membahaskan titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong yang merupakan amalan konsep Raja Berperlembagaan. Kerana kita diizinkan untuk membahas titah ucapan mengikut peraturan-peraturan Dewan. Dan sebab itu dalam membahaskan titah ucapan tidak sepatutnya masih lagi menjadi pertikaian. Kerana kita ada peraturan Dewan, standing order. Ada perkara yang boleh dibahas dan ada perkara yang tidak boleh dibahas. Menunjukkan bahawa dalam konsep amalan demokrasi yang selaras dengan Islam, kita tidak boleh menjadikan kerajaan itu maha suci daripada segala sifat kekurangan. Kerana ada kelemahan-kelemahan, ada salah laku yang perlu diperbetulkan. Kerana sebarang kesilapan kerajaan, kesannya bukan sahaja mengenai penyokong-penyokong kerajaan, termasuklah mereka yang tidak menyokong kerajaan. Dalam masa yang sama, kita perlu memahami bahawa seluruh rakyat membayar cukai, membayar bayaran yang diwajibkan. Ketika diambil cukai, tidak ditanya kamu penyokong kerajaan ataupun pembangkang. Dan sebab itu apabila sudah selesai pilihan raya, maka amalan adil untuk semua hendaklah dilakukan tanpa mengira siapa yang menyokong siapa lagi. Kepada orang Islam, sifat adil adalah sifat wajib bagi Tuhan. Namun kepada Tuhan, Tuhan berlaku adil pada seluruh hamba-hambanya, termasuk terhadap hambanya yang zalim, mengerjakan maksiat yang jahat. Dia adili juga, tak dinafikan rezekinya. Adapun hukumannya dikendalikan dengan adil. Bagi orang Islam percaya pada catatan malaikat, saksi-saksi yang ada di keliling dan saksi pada jasadnya sendiri. Adapun hak rezeki, hak kehidupan dilayan dengan adil. Kita baru saja selesai pilihan raya umum. Negara kita menghadapi suasana jerbu, dan jerbu ada agak berkurangan. Pilihan raya juga ada jerbu pilihan raya yang belum lagi berkurangan. Kerana amalan demokrasi yang banyak kekurangan, yang banyak kelemahan di seluruh dunia dalam negara yang mengamalkan demokrasi, dilakukan pembaharuan, reformasi dari semasa ke semasa sehingga menjadi makin baik. Kita melihat di negara kita ini, pembaharuan dan islah terhadap demokrasi tidak berlaku dengan cara yang serius, yang sungguh-sungguh. Bila ada pihak yang tidak mahu menerima kekalahan, yang mahu menang selama-lamanya sampai kiamat, itu satu sikap yang tak betul.
Di negara-negara dunia, parti-parti politik yang memerintah bergilir. Setelah lama dia memerintah mesti mengalami kelemahan-kelemahan. Bila lemah rakyat tolak. Dan dia berundur dan dia berehat dulu. Parti lain boleh memerintah. Parti lain memerintah bila lama ada kelemahan. Ditolak oleh rakyat, dia berundur. Parti dulu balik pula memerintah. Ini terus menerus. Peraturan tidak diubah untuk menjamin supaya mendapat kemenangan selama-lamanya. Maka berlakulah salah laku dalam amalan demokrasi. Dan sebab itu dalam perjalanan pilihan raya ini, ada perkara yang kita iktiraf, ada perkara yang kita tak iktiraf. Oleh kerana itulah kami datang ke sumpah. Kami iktiraf kemenangan ini, walaupun menghadapi banyak salah laku dan penipuan. Dalam masa yang sama ada perkara yang kita tak iktiraf. Maka berlakunya petition. Bukan saja pihak pembangkang, termasuk pihak kerajaan juga ada petition dia. Menunjukkan kemenangan yang tidak menyenangkan. Kerana masih ada lagi perkara-perkara yang tidak betul di dalam amalan demokrasi. Mengikut konsep demokrasi yang sebenarnya. SPR yang telah terkongkong. Suruhanjaya Pilihan Raya di bawah Jabatan Perdana Menteri. Di bawah Suruhanjaya Pemerintahan Awam. Pegawai-pegawainya masih boleh dikongkong, masih boleh